Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadil tuan-tuan imam yang bahagia, pengurusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, barisan pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, jemaah datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi dikurniakan kesihatan, dikurniakan kekuatan, keupayaan, kemampuan, kemudahan, keselesaan dan 1001 lah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang sudah tentu merupakan nikmat yang mungkin barangkali tidak dimiliki oleh orang lain, tapi kita dapat nikmat-nikmat ini tuan-tuan. Apatah lagi kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesungguhan. Makna dengan kesungguhan ini kita dapat datang ke masjid bersama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan solat fardu berjamaah, kemudian duduk seketika dalam halaqah ilmu, kita dapat duduk beriktikaf dalam masjid, kita dapat sambil kita iktikaf begitu, sambil duduk dalam halaqah ilmu, sambil itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya tuan-tuan, situasi duduk di masjid ini dia tidak sama seperti mana kita duduk di rumah atau di kedai kopi dan sebagainya, di mana-mana tempat yang lain. Duduk saja di masjid ni, walaupun tuan-tuan tertidur, macam duduk sama dikira seperti kita duduk dalam taman-taman syurga. Mana kalau tertidur tu macam tidur dalam taman syurga lah tuan-tuan. Tapi bukan suruh tidur, maknanya andai kata tertidur lah tuan-tuan. Halaqah ilmu merupakan Raudatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dalam kita telah pun melewati separuh daripada bulan 10 hari pertama daripada bulan Rejab. Kita hari ini dah masuk 11 hari bulan. Jadi bermakna antara kita dengan Ramadan kurang lebih sebulan 20 hari begitu lagi, sebulan 19 hari saja lagi. Maknanya antara kita dengan Ramadan dekat sangat dah. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita di bulan Rejab ini, berkati kita di bulan Sya'ban, dan diberikan kepada kita kesempatan untuk sampai kepada Ramadan. Yang sudah barang tentu Ramadan menjanjikan ketakwaan dan juga pengampunan seluruh dosa. Sebab itu manusia yang lalu Ramadan ini disempat dengan Ramadan, sepatutnya dia keluar, saat dia keluar saja daripada Ramadan, umpama dia hari baru dia dilahirkan oleh ibunya, putih bersih, kayaumin waladathu ummuh, seperti mana dia dilahirkan oleh hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kerana apa? Kerana Ramadan asasnya menjanjikan maghfirah. Nabi SAW menegaskan, man sama Ramadan, siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, penuh keimanan, penuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu
ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya apa-apa sahaja yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Maknanya lepas-lepas semuanya delete belaka. Itu sepatutnya ganjaran yang diterima oleh mereka yang sempat dengan Ramadan. Malangnya tuan-tuan, masih ada manusia yang keluar daripada Ramadan masih lagi bawa dosa. Ini yang digelar sebagai manusia yang celaka hidupnya. Seperti mana hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW ketika bagi dia naik mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin. Dan apabila turun saja baginda sallallahu alaihi wasallam daripada mimbar, Nabi SAW didatangi oleh para sahabat, ya Rasulullah, lantas bertanya, wahai Rasulullah, ala ma ammanta, kamu aminkan apa ya Rasulullah sebentar tadi? Maknanya didengari oleh sebahagian sahabat. Jadi Nabi SAW beritahu, atani Jibril, aku tadi didatangi oleh Jibril. Summa qala, kemudian Jibril berkata kepada aku, ya Muhammad, wahai Muhammad, raghima anfin imri'in, celakalah hidup seseorang itu, zukirta indahu falam yusalli alaik, namamu disebut di hadapannya tetapi dia tidak berselawat kepadamu wahai Muhammad. Maknanya orang-orang yang dengar nama Nabi SAW disebut depan dia tapi tak selawat kepada Nabi, celaka orang ini. Jibril kata apa? Celakalah hidup orang ini. Dan tidak memadi dengan itu, Jibril minta pula Nabi SAW mengaminkan. Faqul amin, sebutlah amin wahai Muhammad. Faqultu amin, tu yang aku sebut amin tu. Nabi beritahu, itu yang aku sebut amin. Bermakna ya, kita bila mana dengar nama Nabi SAW dalam apa, tak payahlah kita kuat macam tarawih tu ya, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi, itu time kita sembahyang tarawih tuan-tuan, bagi semangat sikit ya. Cukup dia dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sallallahu wasallam alaihi ataupun sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi satu, Nabi amin. Yang kedua, Nabi kata apa? Jibril kata apa lagi? Raghima anfi imri'in, celakalah hidup seseorang itu, dakhala alaihi syahrul Ramadan thumma kharaja, telah datang, telah masuk kepadanya bulan Ramadan dan berlalulah Ramadan itu. Thumma kharaja maknanya dah keluar, maknanya sempat sebulan penuh Ramadan. Akan tetapi orang ini, kata Jibril alaihissalam, falam yughfar lahu, tetapi dosanya tak diampunkan. Celaka orang ini. Faqul amin, aminkanlah wahai Muhammad. Faqultu amin, itu yang aku aminkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna orang yang sempat Ramadan ikut asasnya on paper tuan-tuan, sepatutnya keluar daripada Ramadan putih bersih, tak ada dosa. Tapi si fulan ini dia keluar daripada Ramadan dibawa dosa. Celaka orang ini, kata Jibril alaihissalam. Dan Nabi pun aminkan doa Jibril itu tuan-tuan. Ini maknanya doa yang tak ada hijab tuan-tuan. Satu peluang kita berkesempatan dengan Ramadan ini bukan peluang yang biasa-biasa, tapi dia merupakan peluang yang sangat luar biasa, yang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu tuan-tuan. Sebab itu kita bila mana berada pada bulan Rejab ini, amalkan sentiasa mohon kepada Allah SWT, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab, berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini yang kita minta tuan-tuan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah SWT sekali lagi dalam hidup kita ini untuk bertemu dengan Ramadan bagi tahun ini pula tuan-tuan, 1442 Hijrah insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi hari ini kita sambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan halal haram dalam Islam. Kita masih lagi membincangkan halal haram dalam kehidupan umum seorang Muslim, dan pada hari ini kita bincang tajuk baru, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dengan Allah daripada hutang. Ya, ini amalan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, seboleh mungkin minta dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada hutang, belenggu hutang tuan-tuan ya. Antara perkara yang sewajarnya patut bagi seorang Muslim itu mengenal dari hal hukum agamanya, sesungguhnya itu sentiasa menyuruh umatnya dalam keadaan bersederhana dalam hal ehwal kehidupannya, dan sentiasa beriktisad, maknanya belanja secara berekonomi, berhemah. Iktisad ni maknanya ekonomi tuan-tuan ni, dalam urusan perbelanjaan hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am,
ayat 141 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kamu melampau pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang melampau. Mana dalam belanja ni tuan-tuan, bersederhana, ya? Jangan over sangat dan sebagainya. Maknanya dikata apa yang digelar sebagai al-musrifin. Al-israf ni maknanya boros. Sebab itu Nabi SAW satu ketika Nabi lalu di belakang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu hadis yang masyhur tuan-tuan dalam bab wudu, ya. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Sa'ad bin Abi Waqqas wa huwa yatawadda. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di belakang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu wa huwa yatawadda, dia sedang berwudu. Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berwudu. Lantas Nabi SAW berkata kepadanya, ma hadha saraf ya Sa'ad, pemborosan apakah ini wahai Sa'ad? Maknanya Nabi nampak Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, menggunakan air dalam kadar yang banyak, nampak boros di situ, nampak guna air lebih tuan-tuan. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pun tanya, afil wudu yusaraf, dalam wudu pun dikira boros juga ke ya Rasul? Maknanya dia kata mengambil wudu patut tak ada apalah sangat tuan-tuan, ya. Bukan kita jiru air ikut dan kita berwudu, ya. Tapi Nabi nampak Sa'ad bin Abi Waqqas guna air itu nampak sangat boros gayanya. Nabi kata apa tuan-tuan? Qala na'am, ya, kata Nabi SAW, wa in kunta ala nahrin jarin, sekalipun kamu berwuduk di tepi sungai yang mengalir. Bayangkanlah tuan-tuan, sungai itu benda nak jatuh balik ke sungai tuan-tuan, ya. Ikutnya logik tak ada sebab lah. Tapi Nabi kata sekalipun kamu berwuduk di tepi sungai yang mengalir, amalan boros itu adalah amalan yang ditegah. Nabi tegur amalan itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim. Maka di situ ulama buat istimbat, hatta kita berwuduk sekalipun hendaklah kita melakukan penjimatan, ikhtisar tuan-tuan, ya. Sebaik-baik ni tuan-tuan sebenarnya wuduk ni di rumah. Sebaik-baik wuduk ni tuan ialah di rumah, sebab dia ada pahala tu. Orang yang berwuduk kemudian dia berjalan menuju ke masjid, kemudian disemayang di belakang imam, ganjarannya diampunkan dosanya tuan-tuan, ya. Setengah riwayat mengatakan apa? Diceritakan man tawaddaa, siapa yang berwuduk, thumma masya ila salat, kemudian berjalan menuju ke tempat semayang, fa shalla khalfal imam, kemudian dia bersemayang di belakang imam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa yang terdahulu. Gugur dosa tuan-tuan. Jadi afdalnya tuan-tuan berwuduklah di rumah. Jadi SOP yang dikenakan sekarang ni pun sebenarnya dah lama dah sunnahnya, ya, berwuduk dari rumah kita datang ke masjid. Melainkan kita datang tu dalam keadaan batal wudu, ataupun kita tak ada wuduk dah tuan-tuan, bukan daripada rumah, mungkin datang daripada tempat kerja dan sebagainya, itu lain cerita. Tapi kalau kita daripada rumah, afdalnya berwuduk daripada rumah dulu, ya, sampai ke masjid terus mana dalam keadaan berwuduk itu. Melainkan kalau dah batal wuduk dan seumpamanya, barulah kita berwuduk tuan-tuan. Jangan apa, amalkan, kita rugi apa, rugi sunnah tadi, rugi apa yang diajar oleh Nabi, berwuduk terlebih dahulu daripada rumah tuan-tuan, ya. Sebab apa dia punya apa ni, wuduk daripada rumah berbanding wuduk di masjid ni tuan-tuan. Satu rumah ni kalau kita anda kata terbazir tuan-tuan, tapi masih lagi kita yang bayar bil tu, masih lagi kita yang bayar. Tapi kalau di masjid kita guna wuduk dan membazir, dah jadi berdosa tuan-tuan, sebab bukan kita yang bayar bil di sisi tu, bukan kita bayar. Melainkan kalau kita tanggung bil masjid, lain cerita lah tuan-tuan. Tak apa ustaz, memang saya bayar bil masjid ni, tu lain cerita lah. Sebab boleh jadi hukum lebih daripada itu, bukan sekat makruh, hukumnya haram, sebab pembaziran yang nyata. Pembaziran ni tuan-tuan, ya, tak ada amalan-amalan lain yang dikategorikan sebagai saudara syaitan melainkan bazir tuan-tuan. Orang mencuri pun Allah tak beritahu saudara syaitan, ya? Tapi bazir ni digelar sebagai perangai itu, dia ibarat seperti saudara mara syaitan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu apa ni, bukan kata lepas tu lebih baik kita mencuri dah daripada kita membazir, bukan begitu tuan-tuan. Nak ceritakan bahawa ini akhlak Islam
Nabi ajar kepada kita. Elakkan diri daripada pembaziran. Kalau diikutkan tuan-tuan, kita pernah cerita dulu, satu botol ni sudah memadai untuk tuan-tuan berwuduk sebenarnya. Satu botol ni lebih, bukan tak cukup, lebih tuan-tuan, ya, sebenarnya kalau mengikut cara sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu kita dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, bila mana kita berwuduk, sunat kita menggosokkan, meratakan air ni. Yang biasa kita nak pakai paip besar-besar tu, pulah besar-besar tu, begitu tuan-tuan ni, bubuh sikit bertapak tangan, turunkan ilal marafiq, sehingga ke siku, gosok, ratakan, ya. Sekali sah buat wuduk ni tuan-tuan, ya, sekali sah dah. 2 afdal, 3 sunnah, 4 kali tuan-tuan, ya imma makruh, ya imma haram, tak kena gaya. Dah tak ada peluang, tak ada keperluan untuk kali keempat. Kenapa lagi ditambah kali keempat? Sebab itu sekali sudah memadai berwuduk tuan-tuan, sah, ya. Kalau saya ingat, kalau semua orang pakai air macam ni wuduk untuk tuan-tuan, banyak kita jimat air. Tapi tuan-tuan cuba tadah air wuduk kita dengan baldi, ya, try tengok banyak mana sekali kita wuduk kita pakai tuan-tuan, ya. Kadang-kadang tu nak cuci gigi pasal paip pun keluar lagi tu, ya. Jadi di situ tuan-tuan, dalam bab wuduk ni ada yang diajar oleh Nabi. Nabi tegur Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berwuduk dalam keadaan dia banyak guna air. Yang ini namanya boros tuan-tuan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang melampau ataupun orang yang boros tuan-tuan. Baik, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubaddir tabdira, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau, membazir dengan bazir yang jelas pembazirannya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ini yang kita sebut tadi tuan-tuan. Sehingga Allah gelar siapa? Sesungguhnya orang-orang yang boros, orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Rupanya tuan-tuan memang kerja syaitan bazir. Ya. Paling bazir apa paling kita nampak sekali tuan-tuan? Ya. Peluang iblis duduk dalam syurga. Tuan-tuan, dia membazirkan segala sepanjang hidupnya bersama dengan para malaikat, dengan sikap egonya, sombongnya, sehingga dia tidak mahu memberi sujud penghormatan kepada Adam AS. Membazir tuan-tuan. Selama hidup dia dalam syurga itu, dia beri penghormatan. Azazil, kisah dia tuan-tuan, akhirnya dia tidak mendapat tempat lagi dalam syurga, diusir dan dikeluarkan. Nabi Adam AS tuan-tuan, kalau tidak kerana kisah makan pohon larangan pun, memang Allah SWT nak jadikan Adam dan juga anak keturunannya penghuni bumi, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan Adam ini dan anak keturunannya sebagai khalifah di atas muka bumi. Memang itulah pun tuan-tuan tujuannya. Kalau tidak kerana kisah itu pun, memang tujuan Allah jadikan Adam ini untuk menjadi anak keturunan dia ni khalifah di atas muka bumi. Tapi sabit kerana sombongnya iblis tuan-tuan, ya, dia telah menjadi itu keadaannya. Okey, bazir, itu namanya bazir tuan-tuan, ya. Sia-sia sahaja selama ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Sebab itu Allah kategorikan orang-orang yang bazir ini adalah saudara mara syaitan. Wa kana syaitan li rabbih kafura, dan sesungguhnya syaitan itu, sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Suratul Isra ayat 26-27, ya. Jika Al-Quranul Karim menggalakkan orang-orang yang beriman itu supaya membelanjakan hartanya, maka janganlah sampai terkeliru. Ini kerana Al-Quranul Karim hanya menyuruh membelanjakan sebahagian sahaja daripada kurniaan yang diberikan oleh Allah SWT itu, dan bukanlah kesemuanya sekali. Ini kerana sesiapa yang membelanjakan sebahagian dari apa yang didapati daripada hasil usahanya, jarang sekali dia akan jatuh miskin. Tuan-tuan, ya? Orang membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT, dia tidak akan miskin, dia tidak akan jatuh apa-apa tuan-tuan. Bahkan sebenarnya inilah dia orang yang kaya di sisi Allah SWT. Bayangkan tuan-tuan, Allah SWT beritahu dalam satu hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dia berkait rapat dengan cerita umat Muhammad SAW difardukan solat 50 waktu, yang akhirnya tinggal 5 waktu.
Nabi SAW ceritakan apa? Lam azal arja' baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa Musa alaihissalam. Aku tak putus-putus ulang alik antara Tuhanku tabaraka wa ta'ala dan juga Musa alaihissalam, hatta qala Rabbi, sehingga Tuhanku berfirman kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawat, sesungguhnya itulah dia sembahyang 5 waktu, fi kulli yaumin wa laylah, setiap siang dan juga malam, likulli salatin 10, setiap satu solat dikira 10 waktu yang asal. Bermakna maghrib yang kita buat tadi menyamai 10 waktu maghrib yang sepatutnya kita kena buat dalam peristiwa Mi'raj, tuan-tuan, ya? Kan fardunya asal 50 waktu. Jadi setiap satu solat likulli salatin 10, bagi satu solat itu aku kira 10 waktu yang asal. Fatilka khamsuna salah, maka jadilah ia kembali sembahyang 50 waktu. Bermakna tuan-tuan, walaupun kita buat 5 kali sehari, menyamai dengan 50 waktu yang asal kita dituntut mendirikan solat. Kemudian Allah cerita lagi, Nabi cerita lagi, Allah beritahu lagi, wa idha hamma abdi bihasanatin, dan apabila hamba-Ku itu berniat untuk melakukan sesuatu kebajikan, kutibat lahu hasanah, ditulis baginya satu pahala, satu kebajikan. Niat saja dapat satu dah, tuan-tuan. Wa in amilaha, dan sekiranya dia lakukan apa yang diniatkan itu, kutibat lahu 10, ditulis baginya 10 kali ganda. Tuan-tuan, ya? Niat saja dapat satu, dia buat apa yang diniatkan itu dapat 10. Takdir, tuan-tuan, contohnya dia niat sedekah, dia niat nak sedekah lah sampai ke masjid nak masuk RM1, ya? Dapat dah pahala dia sedekah RM1. Dia sedekah juga RM1, dapat pahala RM10, tuan-tuan. Itu dia. Wa idha hamma abdi bi sayyi'atin, dan kalaulah hamba-Ku itu bercadang nak buat dosa, sayyi'ah. Dan hadis kursi ni Allah cerita lagi, tuan-tuan, ya? Maka apa? Fala tuktab lahu syai'an, dia tak ditulis baginya barang satu dosa pun. Niat dosa tak dikira dosa. Wa in amilaha, kadang kalau dia buat juga apa yang diniatkan dosa itu tadi, dia nak buat juga jahat, datang masjid tadi kan, cadang nak kebas selipar lah cadang contohnya, niat saja tak kira dosa, tapi dia buat juga, dia kebas juga selipar orang, kutibat lahu sayyi'atan wahidah, ditulis baginya satu dosa. Maknanya tuan-tuan, sebagai umat Muhammad ini, dia punya rasionya 1:10. Kita hari ini contohnya kita buat 10 kebaikan, 10 dosa, maka berapa dia punya graf dia? 10 kebaikan menyamai 10 kali ganda 100. 10 dosa 10, jadi mana 100 lawan 10, tuan-tuan. Ini kita jenis orang buat belaka, dosa buat, pahala buat, dosa pun buat juga. Satu hari dia buat benda yang sama, 10 kebaikan 10 dosa, maknanya nisbah dia 110. Besok dia buat lagi, jadi dia jadi 220, tuan-tuan. Dari segi ikut logik, tuan-tuan, layak ke dia masuk neraka? Kan ikut dia punya graf tadi, pahalanya jauh mengatasi dosanya. Tapi kenapa ada juga masuk neraka, tuan-tuan? Ini Allah dah bagi dah umat Muhammad ni kelebihan dia. Dia anda kata dia sama banyak je dosa pahala dia, tetap dia akan masuk syurga juga. Sebab apa? Pahala dia mengatasi 10 kali ganda dosa tadi, tuan-tuan. Ibaratkan beginilah, kita masuk main badminton dengan member, tak apalah kau bagi awak 10 poin dulu, 10-0 start. Tuan-tuan, ya, main kalah juga, dah bagi 10 pun kalah lagi, ya. Di mana salah ni, tuan-tuan? Sepatut dia dah 10 advantage dah, 10 mata dah depan ni, tapi kalah juga lawan, tuan-tuan. Ini maknanya kesilapan pada diri kita sendiri, ya, tak menghargai peluang dan juga ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke jauh dah tu. 1/10, 1/10 masuk neraka juga, wal'iyadzubillah. Jadi secara atas kertas, tuan-tuan, sepatut umat Muhammad ni, ya, itu jenis nak cerita orang yang dosa buat, pahala pun buat. Apatah lagi dia kalau dosa tu sekali-sekala, tuan-tuan. Bukan kata boleh buat dosa, tak, tapi anda kata pernah melakukan dosa yang sekali-sekala, tuan-tuan, sama ada yang tidak disedari, tapi dalam pada yang sama dia memperbanyakkan amal ibadah dan amal kebajikannya, tuan-tuan, secara atas kertasnya lah kata orang, ya, syurga dah ni, ahli syurga dah ni, tuan-tuan.
Sebab itu bila mana kita dalam satu hari ni tuan, boleh kita kira dah secara kasar tuan-tuan, banyak mana agaknya sesuatu yang kita lakukan itu terjerumus dalam dosa berbanding terjerumus dalam ataupun tergolong dalam melakukan pahala ataupun amal ibadah kepada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah dia matlamat manusia kita hidup atas muka bumi ni tuan-tuan, sebagai satu platform bagi melayakkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata apa, bukan syurga semata-mata matlamat kita, tetapi kerana tujuan kita memang dah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk menjadi hamba-Nya. Jangan letak syurga tuan-tuan. Kita buat ni ibadat ni kerana kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin ini melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepada aku, jadi hamba kepada aku. Dan bila mana kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beza jadi hamba kepada manusia. Kita pernah sebut tu tuan-tuan ni, jadi hamba kepada manusia hina kita. Oh, ni hamba abdi saya ni, ya. Hina dia tuan-tuan. Bila sebut hamba hina, tapi bila kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulia. Allahu akbar tuan-tuan. Itu bezanya, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra, Allah kata apa tuan-tuan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang memperjalankan hamba-Nya, ya? Itu beza tuan-tuan. Kita duduk jadi hamba Allah berbanding jadi hamba manusia. Hamba Allah ni tuan, disebut hamba ni adalah perkataan yang sangat mulia. Kerana itulah yang layaknya kita. Nahnu ibaduk ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah, tuan-tuan. Jadi itu ungkapan kemuliaan. Itu beza tuan-tuan, ya? Kita hamba dengan manusia berbanding dengan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi, dan bukanlah kesemuanya sekali untuk dibelanjakan. Ini kerana sesiapa yang membelanjakan sebahagian daripada apa yang didapati daripada hasil usahanya, jarang sekali dia akan jatuh miskin. Apabila hidupnya sentiasa dijaga dalam keadaan sederhana, tentulah dia tidak perlu untuk berhutang. Nabi SAW sendiri membenci hutang dan tidak berkenan jika seorang Muslim itu suka berhutang. Ini kerana berhutang itu dalam kaca mata orang yang bebas merdeka adalah seperti keresahan di waktu malam dan diumpamakan sebagai penghinaan di waktu siang. Kerana itulah Nabi SAW mengelakkan diri daripada berhutang, dan bagi dia SAW sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung diri daripada ditimpa daripada belenggu. Ghalabah ni belenggu, dibelenggu oleh hutang dan dikuasai oleh manusia. Ini yang kita baca, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung daripada-Mu ya Allah daripada rasa ham ni, maknanya rasa duka cita, rasa resah, gelisah, dan juga rasa duka cita, sedih, ya. Tak seronok tuan-tuan, sedih ni tak seronok tuan-tuan, ya. Jadi Nabi suruh kita minta daripada rasa gundah gulana, daripada rasa sedih, daripada rasa tidak tenteram. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku juga berlindung pada-Mu ya Allah daripada rasa lemah dan rasa malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku mohon padamu ya Allah, berlindung padamu ya Allah daripada rasa penakut, pengecut, ya. Minal jubni wal bukhli, dan juga daripada rasa kedekut, penakut, pengecut, dan juga kedekut. Wa na'udzubika minal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal, dan aku mohon berlindung padamu ya Allah daripada belenggu hutang dan juga dikuasai oleh manusia, ditindas oleh manusia. Ini tuan-tuan, doa yang maksud yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna tuan-tuan, hutang ini bukan bermakna tak boleh lalu, tetapi berpada, ya. Macam kita beli rumah tuan-tuan, orang kaya nak bayar cash rumah, ya, 200-300 ribu, itu dalam keadaan kita perlu. Tapi janganlah hidup kita betul-betul habis bayar hutang je tuan-tuan. Ni dah nak makan mana ke tuan-tuan, ya? Nak survive dalam kehidupan. Hutang-hutang yang perlu seperti perkara-perkara yang asas itu lain. Tetapi manusia ni kalau dia yang timbul isu ialah dia tidak iktisad, tidak ekonomi dalam perbelanjaannya. Akhirnya,
ya, dia dikelilingi oleh hutang sampai menjebakkan dirinya kepada hutang along dan seumpamanya, tuan-tuan. Ini lagi dia tak menyelesai masalah, bahkan menambah lagi beban, ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, a'udzubillahi minal kufri wad dain, aku berlindung dari diri dengan Allah daripada kekufuran dan hutang. Faqala rajulun ata'dilul kufra bid-dain ya Rasulullah. Maka seorang lelaki, maka ditanya oleh Nabi, satu orang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah wajar engkau menyamakan kufur itu dengan hutang? Nabi kata, ya. Qala na'am, ya, kufur ini dengan hutang lebih kurangnya. Ni tuan-tuan, sampai begitu kedudukan, ya. Dan dalam perkara ini baginda SAW selalu berdoa dalam solatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Faqila lahu innaka tasta'idu minal maghram katsiran ya Rasulullah. Faqala innaka rajulun idza gharima istadana haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi kata apa? Sesungguhnya aku berlindung padamu daripada melakukan dosa dan hutang. Lalu sahabat bertanya kepadanya, mengapa engkau sentiasa berlindung diri daripada hutang ya Rasulullah? Baginda menjawab, ya, seorang lelaki yang berhutang itu apabila dia berbicara, dia akan sentiasa menipu, berdusta. Apabila dia berjanji, dia akan sentiasa mungkir janji. Ini orang berhutang, tuan-tuan. Ada call masuk je, tak ada benda lah, ya. Kona sana, kona sini, ya. Nampak? Itu boleh kita nampak dia punya orang yang dibelenggu hutang, tuan-tuan. Tuan-tuan yang terang. Ini contoh je lah, tuan-tuan, ya. Jadi baginda SAW menerangkan perkara-perkara yang sentiasa berlaku dari bahaya orang yang berhutang kepada dirinya dan kelakuannya. InsyaAllah, tuan-tuan, dalam halaqah yang akan datang, kita bincang sikit lagi tentang bahaya hutang ini dalam kehidupan kita sekiranya tidak dikawal, tuan-tuan. Bukan bermakna hutang tu tak boleh dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Kita kadang-kadang nak beli kereta, nak beli rumah, dalam perkara tertentu kita perlu hutang, tuan-tuan, kerana ini adalah keperluan. Tetapi bukan bermakna, ya, hutang itu kita boleh gunakan sewenang-wenangnya berdasarkan keperluan sahaja, mudah-mudahan. Tetapi sentiasalah amalkan doa, Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung daripadamu, aku berlindung denganmu daripada belenggu hutang dan juga daripada dikuasai, ditindas oleh manusia. Cukup sekali itu untuk halaqah kali ini. InsyaAllah pada halaqah akan datang sambung lagi membincangkan persoalan halal dan juga haram dalam kehidupan umum seorang Muslim. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.